Dan Allah sebut dalam ayat ni, orang-orang beriman ni sungguh patutnya dah berjaya. Tapi Allah bagi syarat pertama, indikator pertama, kita nak tengok berjaya tak kita yang dah percaya Allah, yang dah percaya hari akhirat tu pasti ada, yang ada perkiraan pahala dan dosa, yang ada cerita syurga dan neraka di penghujung perjalanan hidup kita. Allah beritahu orang beriman ni, dia mesti ada ciri pertama ni, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka ni dalam sembahyang mereka khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Uhayyikum bi tahiyyatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya mulakan Tuan Imam yang memimpin solat jemaah fardu subuh kita pada pagi ini, Tuan Nazir dan seluruh warga jawatan kuasa Masjid Al-Falah, sidang jemaah, hadirin mukminin, hadirin mukminat, tuan-tuan, puan-puan, hamba-hamba Allah yang dilimpahi dengan rahmat, maghfirah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih merezekikan ruang-ruang sebegini dalam kehidupan kita. Inilah nilai kehidupan sebenarnya. Bila mana masa yang Allah masih anugerahkan dan usia yang masih Allah kurniakan ini dapat menjadi ruang-ruang kebaikan dalam kehidupan kita. Kerana kita perlu tahu bahawa apa sahaja amal kebaikan yang kita lakukan ini dua peranannya. Paling kurang. Yang pertama, dia jadi penambah ganjaran pahala. Itu kita tahu. Tapi jangan kita lupa ada peranan yang kedua, iaitu amal-amal taat kita ini, dia menghapuskan dosa-dosa lama kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal baik kamu itu yudhibnas sayyiat. Dhahaba ni maksudnya pergi. Dia bawa pergi, dia menghalau pergi as-sayyiat, dosa-dosa lama kita. Maka berazamlah, bertekadlah untuk banyak melakukan amal baik. Kerana dulu kita banyak kelekaan. Kerana dulu kita banyak benda yang tak patut kita sibukkan. Maka maha baik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha kasih pada hamba-Nya. Dia memperuntukkan apa sahaja amal baik kita jadi penambah ganjaran pahala dan penghapus dosa-dosa kita. Jadi bersyukurlah kita. Andai kiranya kita diberi ruang yang banyak untuk berbuat baik. Dan kebaikan ini bukan di sini sahaja. Maka di luar nanti pun jadilah orang-orang yang baik. Yang membahagiakan insan lain. Yang paling kurang memandang insan lain dengan pandangan kasih. Memberi salam. Menghulur senyuman. Moga-moga Allah rahmati kita. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sumber kasih Allah melalui lidah kita untuk kehidupan kita. Siapa yang ingin hidupnya dirahmati, dikasihi, dia kena banyak sebut nama kekasih Allah ini. Doakan dia.
Walaupun baginda tak perlukan doa kita, tapi begitulah cara untuk kita mendekat dengan rahmat Allah. Kita kena banyak selawat. Sebab Muhammad ini kekasih dia. Mau tak mau kita kena sebut dan doakan baginda agar segala rahmat dan kebaikan tu kembali pada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diresikan untuk bersama dalam satu ruang. Saya akan cuba jadikan ruang ini penambah maklumat dalam urusan ketaatan kita pada Allah, iaitu mengenang tentang ayat Allah yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua. Allah kata qad aflahal mu'minun. Ayat ni biasa kita dengar, tapi suka saya bawa moodnya dengan mood yang mudah. Ayat ni bermaksud patutnya orang beriman dah berjaya. Ya, orang beriman ni apa? Orang beriman adalah orang yang dah percaya Allah tu Tuhan dia. Dia percaya bahawa hidup dia akan berakhir di dunia dan ada perhitungan di hari akhirat. Itu orang beriman. Dan ada syurga dan neraka. Sebab tu dalam potongan hadis Rasulullah selalu sebut ringkas orang beriman ni, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Senang je. Siapa yang percaya pada Allah dan hari kiamat, maka dia akan buat benda-benda ni. Rasulullah katalah, fal yukrim jarah, antaranya muliakan jiran, fal yasir rahimah, hubungkan silaturahim. Kan? Begitulah maksud orang beriman. Dan Allah sebut dalam ayat ni, orang-orang beriman ni sungguh patutnya dah berjaya. Tapi Allah bagi syarat pertama, indikator pertama, kita nak tengok berjaya tak kita yang dah percaya Allah, yang dah percaya hari akhirat tu pasti ada, yang ada perkiraan pahala dan dosa, yang ada cerita syurga dan neraka di penghujung perjalanan hidup kita. Allah beritahu orang beriman ni, dia mesti ada ciri pertama ni, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka ni dalam sembahyang mereka khusyuk. Ya, orang beriman sembahyang khusyuk, baru dia berjaya. Dia kalau kita mendabik dada, kita lah kata orang yang paling percaya Tuhan, orang yang paling takut dengan akhirat. Tapi sembahyang kita tidak khusyuk, maka kita belum siapa-siapa lagi. Ataupun kita adalah orang beriman, tapi yang belum berjaya. Dan persoalan khusyuk ini adalah persoalan berjaya atau tidak hidup kita di dunia. Sebab kehidupan kita di dunia ni ibarat pentas lakonan semata. Dan kita dinilai di atas pentas ini. Sebab itu kita kena berusaha jadi pelakon-pelakon yang baik. Dan kita bebas untuk melakukan watak apa pun dengan baik. Cuma watak-watak tu dah diberi. Saya jadi ustaz. Tuan-tuan ada yang jadi doktor, ada jadi profesor, ada jadi engineer, ada jadi pekerja, ada jadi majikan, ada businessman dan sebagainya. Tapi skripnya mesti ikut syariat. Dan kita dinilai di sini. Dan enjin yang menjadikan kita boleh ikut syariat dalam pentas lakonan dunia yang sementara, ada yang dah habis dah kawan kita berlakon pun. Dah tak berlakon dah. Duduk dalam kubur tu dah tak berlakon dah. Kita masih berlakon lagi. Dan Allah perhatikan kita. Ada yang mengira lagi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib dan atid pula. Siap lafaz yang kita cakap semua. Siap benda yang kita tulis, yang kita komen. Ini kan semua orang nak komen benda. Semuanya dikira, tuan-tuan. Dan enjin yang boleh menguatkan kita supaya hidup sebagai hamba Allah, berlakon di atas pentas dunia sebagai orang yang patuh syariat, adalah khusyuk. Kalau tak khusyuk, kita tak boleh jadi pelakon yang baik di atas pentas dunia. Sebab tu Allah pernah tegur kita dengan ayat Al-Quran yang jelas. Allah kata, alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai ke masanya pada orang yang dah beriman. Allah guna lagi kalimah beriman tu. Kalimah khusyuk dengan beriman ni dia berkait. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini dalam surah Al-Hadid ayat 16. Allah bertanya, belum sampai ke masanya orang yang dah percaya aku Tuhan, yang percaya ada kehidupan selepas kematian, yang percaya ke akhirat nanti ada perhitungan, yang ada
syurga dan neraka itu sebagai destinasi penyudah kehidupan. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk khusyuk hati mereka ni ingat Allah. Allah tanya kita, belum sampai ke masanya untuk orang yang dah beriman? Ya, untuk khusyuk hati mereka mengingati Allah. Itu bukan tanya kosong tu. Itu teguran sebenarnya. Apatah lagi kita yang dah memang menghadap Allah Subhanahu wa taala hari-hari. Ya, hari-hari dah menghadap Allah, datang sembahyang berjemaah. Di mana khusyuk kita? Jadi saya tak nak memanjangkan benda ini sebab ya memang tujuan sembahyang untuk ingat Allah. Teringat kita dalam surah Taha yang selalu kita dengar, wa aqimis salata li dzikri, Allah kata, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku inilah Allah. Ya, Allah ni kalau ikut dalam bahasa Arab, Tuhan sembahan maksudnya. Ya, al-ilah tu, ilah tu adalah kalimat asal Allah. Artinya kamu tak ada Tuhan sembahan selain aku. Fa'budni, maka sujudlah pada aku, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, Allah kata, dan dirikanlah solat untuk ingat aku. Sembahyang yang kita buat tadi tu, betul-betul tak? Memang dah muka kita kat bawah tu. Dada kita memang dah ngadap kiblat. Dan kita mula sebut pun Allahu Akbar, Allah paling besar. Artinya dunia aku kecil. Masalah aku kecil, bisnes aku kecil, apa sahaja yang aku miliki dalam dunia ni kecil bila aku katakan Allahu Akbar. Itu maksudnya Allahu Akbar tu. Tapi betul tak ada Allah masa tu? Dalam Fatihah kita pun Allah, semua Allah, Allah, Alhamdulillah pun Allah, Bismillah pun Allah, Ar-Rahman pun Tuhan kita, Maliki Yaumiddin pun dia, Iyyaka, engkau tu dia lah. Allahu Akbar. Nak rukuk nanti Allah lagi, Allahu Akbar. Tapi ada tak Allah dalam hati itu? Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk ingat aku. Ya, kalau kita nak tanya nak buat apa, ingat Allah. Nak buat apa sembahyang ni? Nak ingat Allah. Kenapa nak ingat Allah? Untuk tenang, tuan-tuan. Untuk tenang jadi hamba Allah di dunia. Allah kata ala bi dzikrillah. Tadi kita kata wa aqimis salata li dzikri, dirikan sembahyang untuk ingat Allah. Nak buat apa ingat Allah? Allah jawab lagi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ingat, bila ingat Allah, tenanglah hati kamu. Tenang jadi orang miskin dengan tahu bahawa kemiskinan ini memudahkan aku hidup untuk di akhirat. Tenang untuk tak banyak sangat bergaduh dengan orang. Bila orang kata dengan faham bahawa orang kata aku dapat pahala besok ke akhirat. Kan Nabi pernah sebut, ya, betapa orang-orang yang banyak kata orang, caci orang, ni dia di budaya hidup hari ni. Ingat, memang benda-benda tu tak ada benda ke? Ya, Nabi kata, kamu tahu tak siapa muflis ke akhirat? Orang yang bangkit di akhirat dengan pahala yang banyak. Pahala sembahyang, pahala ibadah, umrah, semua ada. Tapi waqad syatama hadha wa qadhafa hadha. Tapi perangai dia suka kata orang ni, kutuk orang ni, komen orang ni, aibkan orang ni. Lalu ke akhirat dia terpaksa bayar dengan pahala dia, tuan-tuan. Dan kita kalau yang kena kutuk, kena caci, sabarlah. Dapat pahala free. Ini dia ketenangan yang kita nak. Dunia hari ni makin tak tenang sebab apa? Ni bergaduh, ni kata orang, ni kata orang, ni kita pun Allahu Akbar, harganya. Ya, semua orang tak sibuk membuat kebaikan, tapi orang semua sibuk memperkatakan buruknya orang lain. Dunia apakah ini? Sebab apa jadi begitu? Sebab tak tenang. Sebab apa tak tenang? Sebab tak ingat Allah. Sebab apa tak ingat Allah? Sembahyang tak khusyuk. Dia berkait balik. Yang solat ni enjin untuk kita refresh ingatan pada Allah. Lalu lepas sembahyang kita akan hidup bergelanggang di dunia ini dengan ingat pada Allah. Lalu kita boleh hadap dunia ni. Ya. Kalau kita jadi pemimpin, kita sudah tanggungjawab. Kalau yang dipimpin, kita tahu kita kena berikan taat selagi mana ikut syariat. Kalau kita miskin, kita reda. Kalau kita kaya, kita jadi orang yang memberi, mengurnia, membantu. Sebab apa? Ada tanggungjawab pada harta kita. Tapi hanya orang yang ingat Allah saja yang boleh buat benda ni dengan disiplin. Sebab tu kita kena solat satu hari sebenarnya 50 kali dulu kan ceritanya. Kerana keperluan inilah. Allah ni sayang sangat pada kita. Sebab tu dia tak nak kita tersiksa kat dunia lagi. Sebab tu dia ciptakan satu
sistem kehidupan yang mesti merujuk pada Tuhan, sebab manusia ni dia terlalu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dia lemah, dia kena bergantung pada yang kuat. Innal insana khuliqa halu'a, manusia ni hidup dia diciptakan dengan watak keluh kesah, resah gelisah, ngelabah tu memang kita. Kita akan hanya boleh tenang bila mana kita tahu ada yang di belakang kita, backup kita yang kuat. Itu sebab apa orang-orang besar yang penuh nak berjalan, tolak orang ke tepi. Sebab apa? Bila rasa ada orang menghalang, mengepung kita, kita rasa kuat. Tapi kita ada Tuhan, Al-Wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kita lupa dia. Kita ni cukup dengan Allah dan dia sebaik-baik wakil. Begitulah sembahyang kalau tak ada khusyuk. Kita belum siapa-siapa tuan-tuan, walaupun dah sembahyang. Ya, Alhamdulillah. Teringat kita. Ya, Imam Ghazali pun sebut, selagi mana kita masih solat, walaupun kita jahat, mestinya masih ada talian kasih dan redha Allah pada kita. Tapi, ya, kalau kita dah tak solat, walaupun kita rasa kita hebat, dan kena tengok anak-anak cucu kita ni tuan-tuan. Yang tak solat ni artinya dia memutuskan kasih Allah dan redha Allah pada dia. Dan hakikatnya, orang yang tak solat ni bukan dia yang tak nak solat, tapi Allah dah tak mahu dia solat. Sayu sebenarnya. Jadi jangan biar anak cucu tak semayang. Artinya tak apalah, Allah kata aku tak mahulah. Hang. Itu perasaan orang yang dah tak solat. Sebab tu dia terbiar dan dia tak rasa apa-apa. Sebab apa? Memang Allah dah tak nak. Masalahnya ada cerita lepas mati. Kalau kita macam kambing tak apa, mati. Ya, jadi bangkai gitu busuk, habis reput. Kita akan dibangkitkan semula dan dipersoalkan semula. Jadi kita nak ambil lah sedikit sebanyak. Apa sebenarnya khusyuk ini? Ya, bila kita tahu kalau tak khusyuk, kita bukan orang beriman yang berjaya. Bila kita tak khusyuk, kita tak ingat Allah. Bila tak ingat Allah, kita tak tenang dalam hidup. Ya, kadang-kadang malu bila mana kita jadi orang yang berulang alik masjid, tapi bila mana ada masalah sedikit pun nampak sangat dah kita tak ingat Allah. Keluar daripada masjid, dia kan selipar hilang. Apa yang terpacul daripada mulut kita? Ada orang boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada memang hebat lah. Itu memang sembahyang efektif lah. Tapi akan keluar nanti celaka betul lah. Anak Arab mana ambil selipar aku? Baru tadi kata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Baru kata tadi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Kamu kata ini dah maki dah. Selipar hilang. Yalah, tak kira selipar mahal ke selipar murah ke. Tapi sepatutnya orang dah solat, dia tidak begitu. Apatah lagi baru dibirai ruang ingat Allah. Belum jauh pun, belum masuk kereta, masih di tangga masjid. Dah tak ada Allah. Sebab apa? Sembahyang tak khusyuk. Mari kita tengok khusyuk ni apa ya. Sembang-sembang pasal khusyuk dah lama, tapi kita tak tahu khusyuk. Okey, di sudut bahasa Arab, ialah sebab khusyuk ni kalimah bahasa Arab. Orang Melayu sebut khusyuk ni bertumpu pada sesuatu. Ya, tapi dalam bahasa Arab, khusyuk ni pada bahasa, kalau sempat saya sebut pada istilah lah. Pada bahasa artinya ada tiga perkara. Ya, ada tiga kalimah bahasa Arab yang merujuk pada khusyuk. Khasya'a, yakhsya'u, khusyu'an. Apa dia khusyuk ni? Khusyuk dalam bahasa Arab yang pertamanya maksudnya adalah khudu', tunduk. Orang khusyuk, physically, dia tunduk. Sebab tu, siapa yang solat, angkat kepala, tengok atas, kiri kanan, tak tunduk bawah. Dia bukan orang yang khusyuk di sudut bahasa. Belum bincang istilah agama ni. Ya. Ketika solat, kepala dan mata kita dituntut untuk memperagakan gaya hamba khusyuk ni. Waktu mata kena tunduk bawah. Sebab itu gaya orang khusyuk di sudut bahasa. Ya. Sekali lagi nanti kita mata pula memang mengusat ke bawah. Sebab itulah gaya orang khusyuk dan selayaknya orang yang khusyuk ini dia buat begitu. Sebab dia memang dituntut untuk khusyuk. Apatah lagi nanti ada tunduk lagi. Rokok dan sujud memang bukti khusyuk lagi. Sebab tu kena rasa ketika tunduk rokok ini, penyataan sembah taat kita hanya pada Allah. Dia tak boleh suruh rokok kosong. Ya,
Khusyuk ni adalah satu cerita part 2 dalam fiqh solat. Part 1 dia, fiqh dia, syarat, rukun apa semua tu, itu yang kita belajar fiqh zahir. Tapi bab khusyuk solat, subhanallah, ramai orang tak kisah, ramai orang tak ambil dan pandang mudah. Sedangkan dia adalah keperluan penentu kejayaan kita. Maka benda ni sepatutnya ada bicara, ada sembang, ada cerita, ada pengajian tentang dia. Ya. Manakala hati yang tunduk ini menyempurnakan khusyuk dengan merasakan ketundukan hanya pada Allah. Membesarkan Allah. Sedar diri sebagai hamba. Itulah maksud pertama khusyuk. Dan Allah pernah sebut kalimah khusyuk ini dengan khudu'. Bila? Dalam surah yang selalu kita dengar, surah Al-Ghashiyah. Ayat kedua. Bila Allah kata Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Belum datang ke pada kamu cerita tentang Al-Ghashiyah, hari kiamat yang meliputi semua orang. Tak ada seorang boleh lari. Tak ada kita tengok, mana Pak Ahmad, tak nampak dia nyorok balik kubur. Dia tak nak pergi hari kiamat. Dia tak nak pergi padang mahsyar. Dia duduk kat Melaka tu, kat kubur. Tak boleh. Sebab hari itu semua orang dipanggil dan semua orang datang tanpa boleh. La iwajalah, kata Allah. Tak ada yang melencong ke sana kemari. Semua bangkit ke padang mahsyar. Itulah dia hari Ghashiyah. Hari yang kita semua dirangkumi, diliputi. Dan Allah gambarkan macam mana rupa kita kat situ. Ya, pada ayat kedua Allah kata wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu semuanya khusyuk. Kita yang tak nak khusyuk dalam solat, depan Allah tentu khusyuk nanti di hari kiamat, di padang mahsyar. Apa maksud khusyuk kat situ? Khadi'ah, kata mufassir. Ramai mufassir kata hari kiamat nanti bila panggil di padang mahsyar, semua orang akan tunduk kepalanya. Khusyuk tu bukan khusyuk semayang, tapi khusyuk reality, physically, kepala orang di hadapan Allah di padang mahsyar akan khusyuk. Maksudnya khudu', tunduk. Subhanallah. Kenapa tak nak tunduk sekarang? Dan memang kita menghadap Allah. Kenapa nak tunggu padang mahsyar? Yang hari semua memang orang akan tunduk. Sebab apa tunduk? Sebab rasa sedar di hadapan Allah. Khusyuk ni sebab dia merangkumi kesedaran. Sebab kita tak sedar kita kepada Allah. Sedangkan antara benda yang pelik dalam solat adalah kita tak boleh khusyuk sedangkan kita sebut Allah. Sembahyang ni mula dengan apa? Allahu Akbar. Lepas tu kita sebut apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Semua Allah. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin Allah. Ar-Rahmanirrahim Allah. Rukuk nanti Allahu Akbar. Subhana Rabbi. Rabbi tu siapa? Tuhanku, Maha Suci Tuhanku. Kita cakap semua tentang Allah. Tapi mana Allah dalam hati kita? Ada persoalan yang tak beres. Dan sebenarnya benda khusyuk ini bukan satu benda yang luar biasa atau pelik, tuan-tuan. Ada di kalangan kita yang mengandaikan Allah khusyuk. Siapalah kita nak khusyuk? Habis siapa nak khusyuk kalau kita tak khusyuk? Khusyuk ni benda yang wajar dan betul je. Okey, kita ngadap Tuhan, kita sebut nama dia, kita patut sedar. Kita cakap dengan dia, okey kan? Kita ngadap bini kita, kita bercakap dengan dia, kita patut sedar kita sedang bercakap dengan dia. Dan tak patut kalau kita cakap dengan dia, tapi kita tak tumbuh pada dia. Tu yang dia marah. Abang ni kita cakap dengan dia, dia tengok handphone je. Tu. Manusia pun tak bagi. Dan tak redha, tak boleh terima kalau kita bercakap dengan dia tapi kita tak fokus pada dia. Tapi hari-hari kita ngadap Tuhan. Kita kata Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kita minta macam-macam tapi kita tak sedar pun. Sebab tu cara kita bercakap dengan Tuhan pun kalau tak sedar, tu yang jadi macam Tok Bomoh baca mentera. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Mana layak cakap dengan Tuhan macam tu, tuan-tuan? Sepatutnya word by word. Rabbighfirli, Allah ampunkan aku. Warhamni, kesian ke aku ya Allah. Wajburni, tampung kekurangan-kekurangan aku ya Allah.
Ni saya sebut word by word, tuan-tuan terasa kan? Itulah solat. Sebab tu orang lepas solat, dia rasa besar hati untuk jadi hamba Allah. Dia tak kisah sangat dengan dunia yang menyerang dia, yang menyusahkan dia. Sebab aku ada Tuhan. Aku dah ngadu pada Tuhan. Kita kalau jumpa YB, lepas jumpa YB, keluar pejabat YB, rasa lega, nyaman. Allahu Akbar. Kenapa bos? Dah jumpa dah YB. Beres lah, insyaAllah beres. Padahal 10 kali dah YB tu tipu kita. Kita rasa lega sangat dia cakap. Kenapa tak rasa lega, tak rasa nyaman cakap dengan Tuhan? Ngadu dengan dia. Siapa lebih hebat? YB yang membohong tu dengan Tuhan yang sangat sayangkan kita. Tuhan yang kata dia akan terus memandang hambanya selagi mana hambanya menghadap pada dia. Dan asalnya Allah welcoming kita untuk datang 50 kali tau mengadu kat kita ya. Tapi kita yang tak larat je nak hadap dia. Sembahyang ni bukan satu bebanan penyiksaan. Allah sayang pada kita sebab tu dia suka kita datang mengadu pada dia. Tapi kita tak rasa bila kita mengadu sebab kita tak khusyuk. Ini dia yang pertama. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, menggambarkan orang khusyuk di sudut bahasa mestilah tunduk. Yang kedua, khusyuk juga bermaksud sukunun, sakinah, tenang. Khusyuk ni dia mesti tenang. Tenang di sudut fizikal dulu. Jadi sebab semayang goyang itu bukan khusyuk. Ada orang semayang macam nak nyanyi boria kan. Goyang, bismillahirrahmanirrahim. Samalah mari menyusun seroja bunga seroja. Jangan tuan-tuan. Di sudut fiqh zahir pun, bila anggota besar bergerak 3 kali berturut-turut batal dah semayang. Sebab tu mazhab Syafi'i tak menerima ni sebagai satu perlakuan yang wajar dalam solat. Dan dia menggayakan orang tak khusyuk dan makruh. Tak apalah tuan-tuan nak pegang hadis tu, saya mencerita tentang perbahasan ilmiah sahaja. Siapa kata hadis sahih Ustaz? Okey, buat, tak apa. Saya nak mirip kepada apa yang dicerita dalam mazhab Syafi'i itu je. Ya. Sebab memang khusyuk di sudut bahasa, bukan cerita mazhab, bukan cerita apa. Di sudut bahasa Arab, orang Arab bila sebut khusyuk, antaranya tunduk, antaranya tak banyak bergerak. Tu khusyuk. Kita orang Melayu pun, amboi khusyuk, tengok TV. Sebab apa? Tak bergerak langsung. Ialah sebab kita pakai khusyuk pun bahasa Arab sebenarnya. Cuma kita ambil tak semua. Dalam solat, kita dituntut untuk tidak banyak bergerak. Ya. Dan secara khusus pada 4 rukun solat kita kena menggayakan gaya khusyuk, iaitu dengan kalimah tamakninah. Tahu tamakninah? Pernah dengar tamakninah? Makminah lain, tamakninah lain. Tamakninah ni daripada perkataan mutmainnah juga. Tatmainnul qulub juga. Tamakninah maksudnya tenang. Sukun juga maksudnya tenang, tak bergerak. Sukun ni bukan buah sukun ni. Bahasa Arab, sukunun. Baris mati itu kan. Sebab apa dipanggil sukun tu baris mati? Sebab di situ terhenti bunyi. Terhenti gerakan bibir. Itulah ketenangan air ni. Ni goyang tu kan. Dia ambil masa untuk, ni dia tenang lah. Sebab tu, dalam semayang kita kena rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud kena tenang. Kena tamakninah. Sebab antara bukti solat ni bahawa dia merangkumi jiwa dan raga. Jiwa ni roh, raga ni fizikal lah. Dia bergabung. Kalau di sudut fiqh solat, kita nampak dia adalah syarat sah rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara sujud. Tapi di sudut memperagakan khusyuk, memang kena tamakninah. Sebab orang khusyuk, dia mesti tenang. Dia kalau semayang sampai Allah, itu bukan solat yang khusyuk. Dalam fiqh solat, ini solat yang batal, tak sah. Sebab apa tak valid? Tak valid sebab tak gaya orang hadap Tuhan. Itu fil solat, tamakninah. Ya. Sebab dalam bahasa Arab kata, orang yang khusyuk, dia mesti tenang gerakannya. Maka sujud kena tenang. Ya. I'tidal kena tenang. Kan, duduk antara duduk sujud kena tenang. Ya. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, dia banyak benda-benda yang menepati. Ialah satu lagi sebab Imam Syafi'i ni dia orang bahasa. Ya, dia sastrawan, orang bahasa.
Maka hadis-hadis ni, tuan-tuan ingat dia buat istilah tamak ninah tu begitu je. Kalimah daripada tatmainul qulub tadi tu. Sembahyang kena tenang. Jadi dia buat syarat tamak ninah. Dalam mazhab Hanafi tak ada tamak ninah ni. Sebab tu orang Pakistan sembahyang i'tidal tak ada tamak ninah pun tak apa. Duduk antara sujud sekejap je. Tak ada tamak ninah. Tapi Syafi'i kata kena tamak ninah. Sebab itulah gaya orang khusyuk. Dan Nabi pernah notis ya. Dalam satu hadis Nabi pernah tegur orang yang banyak bergerak dalam sembahyang tak khusyuk. Ketika melihat seorang lelaki yang solat, seorang sahabat solat sambil usap janggut. Dia buat gerakan lain yang tak ada kena-mena dengan solat lah. Lalu Rasulullah komen apa? Lau khasya'a hadha. Kalaulah lelaki ni khusyuk, la khasya'at jawarihuh. Akan khusyuklah juga anggotanya. Rasulullah tak guna tenang, tapi Rasulullah guna khusyuk kat situ. Kalau lelaki ni khusyuk, akan khusyuklah anggotanya. Apa maksud anggota dia? Bukan anggota dia tunduk, anggota dia tak bergerak banyak. Subhanallah. Jadi, ya, itu kedua. Khusyuk di samping tunduk, dia juga buktikan tak banyak bergerak. Sebab tu sahabat dulu sembahyang, burung datang boleh singgah sebab ingat tiang. Kita sembahyang terus menggaru sana sini, Allahu Akbar. Hadap dengan Tuhan tak ada, tuan-tuan. Ya, dia memang ketika kita solat, ada syaitan yang datang khas. Ya, datang khas, ya, menghasut dan mendatangkan macam-macam. Pasal tak? Allahu Akbar je terus tengok. Teringat tadi, kunci aku dah lock loh kereta aku tadi. Tengok. Padahal tadi kita duduk lama sebelum solat, tak ingat apa. Teringat pintu rumah, teringat semua projek kita, kerja kita semua dia ingat. Khanzab namanya syaitan ini. Dia memang akan bawa ingatan yang macam-macam. Yang rasa tak gatal pun jadi gatal. Tengah semayang gatal kat belakang. Gamak nak garu macam ni, tuan-tuan. Dan orang yang tak khusyuk dia akan garu. Tapi orang yang khusyuk sebab dia sedar dengan ada Allah, dia tak akan buat. Dia akan tahan. Tak payah jauh. Depan Sultan kita buat tak? Tengah dalam majlis duduk 3-4 orang bersama, ya, ahli rombongan nak menghadap Sultan. Garu kat kaki. Tuan-tuan tunduk tak? Garu. Garu kat hidung. Tuan-tuan tenyih tak? Tapi dalam solat kita buat kan? Bersama dengan sebutan wajah tu, wajhi adillati. Aku hadapkan wajahku ini kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita buat macam ni. Wajah tu wajhi adillati. Fataras samawati wal ard. Betapa tak sedarnya kita menghadap Tuhan. Jadi ini yang kedua. Dan ada ayat Quran cerita tentang khusyuk. Di hari kiamat nanti semua orang khusyuk, ya, dalam bentuk tak bergerak, tak berbunyi. Ini dalam surah Taha ayat 108 Allah kata wa khasya'atil aswatu lirrahman. Maka khusyuklah semua suara kerana menghadap Tuhan. Ini cerita orang diseru di padang mahsyar, bangkit padang kubur. Mereka datang semua menghadap Allah. Satu suara pun tak bunyi. Terdiam semua. Tapi ada satu benda yang ke ayat ni yang ditafsir oleh mufassir banyak yang dengan touching, ya. Cerita ni cerita padang mahsyar. Semua orang lemah, semua orang takut, semua orang gemetar. Ya, ayat ini sepatutnya Allah gunakan nama dia bukan Ar-Rahman kat sini. Sebab Ar-Rahman ni maksudnya yang Maha Pengasih. Ya, sepatutnya ayat ni sesuainya wa khasyatil aswat, terdiam semua orang, ya, suara-suara tak bercakap apa menuju kepada Tuhan yang Maha Perkasa, gagah itu, Al-Qahar, Al-Aziz, Al-Jabbar, mungkin sesuai. Tapi kenapa Allah gunakan Ar-Rahman kat sini? Wa khasyi'atil aswatul rahman. Semua takut, gementar, terdiam suara-suara kerana menghadap menuju kepada Tuhan yang Maha Pengasih itu. Allah nak cerita betapa dia sangat sayang makhluknya. Dalam keadaan semua orang yang tak ada ruang lagi pun untuk berbuat apa-apa. Yang degil, yang kaki buat dosa dulu pun dah terdiam, tak boleh lagi dah. Allah masih perkenalkan, rahmat dia masih besar. Konsep Tuhan sebenarnya menciptakan kita, dia tak nak pun kita seorang pun masuk neraka. Ya. Tapi Imam dah baca tadi ayat Quran pagi tadi. Kita ni, ya, haqqat alaihi dhalalah. Ada orang yang memang berhak pun terus sesat sebab degil sangat.
Sebab tu siapa masuk neraka nanti, dia tak akan kata, ya Allah, kenapa aku masuk neraka? Aku okey dulu padahal. Tak. Siapa yang masuk neraka, dia akan puas hati. Aku memang patut masuk neraka, ya Allah. Begitu. Tapi Allah yang maha penyayang ni tengok, subhanallah. Dalam suasana begini pun dia kenalkan, dia sangat penyayang. Maka kita sepatutnya membalas kasih Allah. Sembahyang dengan rasa kasih pada Allah. Terima kasih pada dia atas kehidupan, atas ruang yang dia ada. Dan Allah sambung lagi, fala tasma'u illa hamsa, dan kamu tak dengar kecuali, kata setengah mufassir antaranya Imam Mujahid kata hamsa ni adalah bisikan hati sahaja, sebab ada bisikan yang tak terbuka pun mulut. Itunya semua orang merintih dalam hati, ya Allah, macam mana nasib aku. Allah gunakan khasyi', ya, khasyi'atil aswat, terdiam semua suara. Jadi itulah maksud kedua daripada khusyuk, terdiam, diam, tak bergerak, tak bersuara. Ya, maka orang yang solat kenalah memperagakan semua. Pada tempat bacaan yang perlahan, bacalah perlahan dengan berbisik. Syaratnya didengar oleh telinga sendiri kan. Tuan-tuan tahu tak, bacaan-bacaan dalam solat ni kan, ada yang kuat, ada yang perlahan. Antaranya takbiratul intiqal kuatlah. Allahu Akbar tu kuat. Tapi bacaan sujud, rukuk, kena perlahan. Tahiyat, kena perlahan. Bacaan Fatihah selain imam, dan imam di rakaat ketiga dan keempat, kena perlahan. Dan ada hak orang lain tu. Tahu kan bacaan solat ni ada 5 hukum bila solat berjemaah. Ada bacaan yang harus, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang tak sah. Baca tapi tak sah. Ada yang paling afdal yang sunat. Sepintas lalu lah, ni fiqh solat sebenarnya. Ya. Yang harus ni apa? Bila kita baca orang sebelah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, bacaan solat ni yang rukun pun cukup dengan kita baca, telinga kita dengar. Tapi kalau terlajak sampai orang sebelah dengar, itu normal. Maka harus, okey je. Tapi kalau kita tambah sedikit volume tu, sehingga orang selepas orang sebelah kita dengar, artinya saya orang pertama, orang kedua, orang ketiga dengar, hukumnya jadi makruh. Ya. Makruh apa? Satu benda yang kalau tinggalkan dapat pahala. Tapi kalau buat tak berdosa. Tapi ingat, segala benda makruh dalam solat jemaah, dia akan mencederakan pahala 27 darjat tu yang kita hari-hari baca tu. Sebab apa? Dia akan menafikan maksud solat berjemaah. Apa dia solat berjemaah? Solat berjemaah ni nak memupuk keharmonian, keseragaman, kesatuan hati. Nanti kita baca kuat, orang sana tu menyampah, orang sebelah terseksa. Hilanglah maksud solat berjemaah. Kita je Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Habis kawan sebelah nak baca juga. Makruh. Ingat kerana makruh yang kita buat dalam solat jemaah sama macam kita nanti sembahyang pahalanya kat rumah. Kan rugi. Sebab tu kena ada ilmu, tuan-tuan. Ya. Kena ngaji, kena tahu hukum hakam ni supaya kita dapat hak kita sebagai orang yang datang masjid. Yang ketiga, dia akan jadi haram. Bila mana kita baca sampai 4-5 orang dengar, imam pun terganggu. Ada orang dia semayang macam tu, dia masuk je Allahu Akbar, siap. Ya, ada orang terrukuk dah, ingat imam takbir rukuk, ganggu. Ini sampai kumpulan tashwis al-musallin. Dia baca tahiyat pun kadang-kadang dia tak baca kuat semua. Lagi masalah, dia baca yang mantul-mantul terkeluar tu. At-tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Asyhadu an la. Terkejut member sebelah. Ni Tok Bomoh punya cara baca semayang ni bang. Jadi Tok Bomoh cukup lah dekat pondok tu. Yang dalam masjid jadi Tok Bomoh juga. Kenapa? Ni haram Bila haram apa akan berlaku? Pahala berjemaah semua tak dapat lah tentu. Yang keduanya berdosa lagi bang. Kalau siapa yang tak boleh tinggal perangai gini, semayang kat rumah je lah. Sebab abang semayang berdosa. Ya, sebab orang lain pun nak baca kan. Abang Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin, member tu dah siratal ladzi dah. Abang Malik Yaumiddin, dia sirah Malik Yaumiddin. Tu. Itu yang dah semain celaka betul haji ni. Aku nak baca, dia kacau pula. Habislah ternafi maksud solat jemaah. Yang keempat, tak sah. Macam mana tak sah bacaan semayang ni?
Yang rukun lah, yang rukun ni 5 saja ya. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir dan beri salam pertama. Salam kan banyak macam ni. Itu rukun bang. Yang tak sah ni dia tak berbunyi langsung. Telinga pun tak dengar sendiri. Baca Fatihah gitu ya. Mayang benda. Itu pun teruk juga. Tak bunyi. Bila tak bunyi, rukun qauli tak terlunas. Kena bunyi. Habis, kena buat yang kelima. Yang kelima ni sunat. Apa dia? Baca kita je dengar. Yelah, kena ada sikit kerahan lah. Kena ada sikit usaha dan penelitian lah. Yelah, manjada wajada. Siapa ada kesungguhan, dia dapat lah. Cuba kontrol baca sembahyang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuan-tuan dengar saya baca? Okay, tak dengar kan? Tapi saya dengar. Sebab telinga saya sebelah je dengan mulut saya. Itu sedikit selingan. Ya. Jadi sembahyang ni kena menampilkan ketenangan. Tak banyak gerakan. Ada tempat-tempat yang perlu perlahankan suara, kita perlahankan. Supaya sembahyang ni betul-betul kita sedar hadap Tuhan. Yalah, kalau pergi menghadap ya, orang-orang tertentu dalam negara pun kita ada undang-undang, ada peraturan, ada tata cara. Ya, takkan dengan Tuhan tak ada langsung toto kromonya, terus kedah gitu je. Kena ada tuan-tuan. Yang ketiga, maksud khusyuk juga adalah tadallul dalam bahasa Arab. Khudu', tunduk, sukun, tenang, tadallul, menghina diri. Yang ini bukan fizikal saja, dia lebih pada jiwa. Jadi orang yang khusyuk, dia kena ada menghina diri. Subhanallah. Sembahyang memulakan ya sebutannya pun untuk mengajak kita menghina diri. Allahu Akbar maksudnya Allah is the greatest. Allah paling besar. Kalau tak faham maha besar tu payah sangat. Allah paling besar. Artinya terus kecilkan badan. Aku ni kecil. Aku ni hamba. Aku ni hina. Baru ada gaya hamba. Maka dia akan tunduk. Dia akan baca dengan baik. Dia akan sedar. Ya. 3 benda ni kena ada ketika mana kita mula melafazkan Allahu Akbar. Rasakan hina diri sebagai hamba yang diizinkan datang menghadap. Hamba yang kotor, kotor tak kita? Kotor, dosa banyak. Tapi Allah panggil juga menghadap. Orang kotor ni tak boleh datang masjid patutnya. Tapi kita pakai baju cantik, dalam kotor lagi banyak. Allah tahu tak kotor dalam kita? Apalah tak tahu, Allah kata. Allahu alimun bidhatis sudur. Allah tahu apa yang dalam hati kamu ni. La yakhfa alaihi syai'. Ya, tak ada satu benda pun tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena rasa hina dirilah. Seorang yang solat tak boleh rasa dia lebih pada orang lain tu. Dalam agama kita ada 2 benda yang kita tak boleh ya letak dalam hati, apa dia? Riak dan ujub. Ya, riak ni ada orang dalam hati kita. Ujub ni lagi masalah. Ada diri kita dalam hati kita. Tak ada Allah. Aku ni okey ni. Bagus dah sekarang ni sembahyang. Itu ujub lah. Aku okey pada haji ni. Ya, aku lama lagi datang Masjid Al-Falah ni pada dia. Itu ujub lah. Rasa ajaib pada diri sendiri. Kan boleh. Nak ajaib bendanya kita makhluk. Jadi siapa yang pernah merasa diri bagus pada orang lain, itu ujub lah. Saya sendiri pun tuan-tuan, saya kat depan kan, ustaz kan bercakap ni, saya kena jaga hati saya tak boleh rasa aku okey pada engkau orang semua, tak boleh. Itu ujub lah. Sebab saya belum mati, tuan-tuan belum mati. Kita adalah happy endingnya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Siapa pun tak boleh berada dalam apa keadaan dia sekarang sebab dia belum bertemu Allah. Nilai kita sebenar. Sebab tu, bila mana kita hilangkan rasa ujub, Allah akan masuk dalam hati kita, kita besarkan Allah, insya-Allah kata-kata kita pun akan menyamankan, menenangkan, cakap-cakap kita pun, dan benda ni semua hanya akan berlaku bila mana seorang tu sembahyang dia sedar dengan ada Allah. Sebab penjananya kat situ, power bank dia kat situ. Tapi kalau sembahyang pun tak ingat Allah, nak tawadhu, nak ikhlas, nak ihsan, susah. Ya. Tak boleh tidak kita kena usahakan khusyuk ini. Jadi bawa perasaan-perasaan ini.
Cuba sebagai penutupnya, saya nak ambil sikit. Khusyuk dalam syarak pula, tadi di sudut bahasa Arab, tunduk, diam, menghina diri. Dan semua dalam solat tu kena ada. Dalam istilah agama kita, bila sebut khusyuk, kita ambil tarifan yang paling mudah, iaitu kesedaran jiwa apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedar kita menghadap Allah. Dan merasa atau berasa diawasi. Kita semayang ni, kita perasan Allah tengok kita. Itulah ihsan kan. Kalau kita ingat ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah, seolah-olah kamu nampak dia. Wa illam takun tarah. Kalau kamu memang tak nampak dia, fa innahu yarak. Kamu kena yakinlah dia tengok kamu. Dan itulah juga khusyuk. Khusyuk ni kita sembahyang, kita sedar kita menghadap Allah. Ada orang kata, memanglah Ustaz, sembahyang memang, takkan tak sedar. Kau jangan bohong. Ada orang, Allahu Akbar. Aku buat apa ni ya? Tengok, sembahyang lah tu, tak sedar lah tu. Tak sedar lah tu. Allahu Akbar. Sembahyang zuhur ke asar Tengok jam. Pukul 5, asar ni. Tu tak sedar tu. Kan? Allahu Akbar. Tapi otak ke mana-mana dah. Lepas ni nak pergi mana? Goreng pisang. Tak sedar. Hari ni hari Senin dia tak buka hari ni. No. Boleh kalkulat lagi. Goreng pisang hari Senin tak buka. Engkau tengah sembahyang hadap Tuhan. Maknanya tak sedar lah tu. Dan khusyuk ni saya pujuk tuan-tuan. Dia benda yang patut. Bukan benda pelik. Engkau ngadap Tuhan. Patutnya engkau ngadap Allah. Hati ngadap Allah. Tapi kenapa kita biarkan? Hati kita merayau. Otak kita meracau ke sana kemari. Dan benda tu berlangsung 30 tahun dalam hidup kita. Setiap kali ngadap Allah, kita urus dunia kita. Sedangkan Allah kata, mulakan solat tu dengan besarkan Allah. Allahu Akbar tu maksudnya apa? Allah paling besar. Dunia engkau kecil. Masalah engkau kecil. Kereta engkau kecil. Yang projek engkau kecil. Bini engkau pun yang kau takut tu kecil. Walaupun dah makin besar lah. Marah akak kat belakang tu. Sekadar gurauan sikit kat, takkan tak marah. Tepis. Sebab tu lambang ni lambang surrender ni. Kalau ni pun tak betul lagi masalah tuan-tuan. Sembayang kat tangan, menghadap kiblat ni, tapak tangan bukan macam ni. Ni Ultraman nak fire raksasa macam tu. Ni lambang surrender, hands up. Cerita combat dulu kan, hands up. Angkat tangan. Sebab tu angkat tangan macam ni. Maknanya, serah diri ke Allah. Tak boleh dah. Fokus benda lain. Tadallulul qulub, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, terus merendah diri. Li'allamil ghuyub, kepada Tuhan yang mengetahui segala benda yang rahsia, yang ghaib. Allah tahu dalam hati engkau. Engkau kata Allahu Akbar, tapi engkau besarkan lagi kau punya dunia, Allah tahu. Dan merasa diawasi. Orang kalau tahu, ada CCTV depan dia ni, dia buat macam mana? Saya ni kontrol sebab apa? Ada kamera tau. Tak guna dah bahasa-bahasa yang biasa saya guna. Sebab saya jarang main area ni kan. Jadi saya tak boleh lah terus. Tengok, alamak ada rakam lah. Kontrol lah. Sebab apa? Sebab ada pengawas. Orang yang merasa diawasi, dia akan jadi baik tau. Okay. Maka, kenapa kita tak rasa diawasi ketika sembahyang? Sedangkan memang Allah ni, memang raqib. Antara sifat Allah adalah raqib. Sangat mengawasi. Jadi kita kena awasi. Saya nak kongsi satu perasaan khusyuk yang mungkin saya dah cerita dulu. Umar bin Abdul Aziz, sembahyangnya dirasai oleh Anas bin Malik yang jadi makmum dia ketika dah uzur dah. Anas umur panjang, hadam Nabi, hidup sampai zaman Khalifah Abdul Aziz. Lepas sembahyang, Anas bin Malik kata, demi Allah, kata dia, aku tak pernah sembahyang di belakang seorang lelaki yang sangat mirip ketenangan dan khusyuknya, melainkan di belakang pemimpin kamu sekarang ni. Ialah dia otai. Dia kongsilah apa yang dia pernah feel. Sembahyang dengan macam Rasulullah ni sebiji, macam sembahyang dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mana sempat jumpa Rasulullah. Akhirnya semua, rakyat-rakyat, ialah sonok dapat pemimpin jadi ketua sembahyang kan. Dah tu sembahyang khusyuk lah tu. Kita pemimpin asyik gaduh je, tak larat nak tengok.
Nak pilihan raya makin gaduh. Tak larat nak tengok dah. Semua kata orang lain salah, aku betul. Tak ada Tuhan dalam jiwa. Jadi semua orang bertanya pada Umar bin Abdul Aziz, apa yang kamu buat sehingga Anas bin Malik hadap Rasulullah, kata kamu sembahyang macam Rasulullah. Dengar apa kata jawapan. Dan benda ni semua kita boleh buat, tapi kita tak buat. Umar bin Abdul Aziz termenung sejenak dan kata, demi Allah tak ada apa yang aku lakukan, cuma rasanya inilah. Apa dia? Aku tak pernah memulakan Allahu Akbar, takbiratul ihram, melainkan setelah aku benar-benar sedar aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku tak pernah Allahu Akbar, angkat takbiratul ihram, melainkan aku dah sedar Allah depan aku. Allah tengok aku. Kita Allahu Akbar, siap tengok atas lagi tulisan Allah, tapi tak sedar Allah. Sebab tu kita tak khusyuk. Bila tak sedar, kita tak beri hak depan Allah. Tak bolehlah korek hidung, memang tak batal. Tengah puji Allah, takkanlah gagu belakang, banyak goyang. Tak. Orang yang sedar dia ada Allah macam mana? Allah. Tak payah Allah lah, pak mertua, bakal pak mertua. Kan? Yang lelaki pun duduk bersimpuh tayi akhir tu, daripada mula sampai hujung. Sebab apa? Sedar. Kalau tak sedar, memang habis. Khusyuk hanyalah kesedaran kita menghadap Allah. Jadi tolong sedar setiap kali menghadap Allah. Dan sebab itulah baiknya Imam Nawawi pun tegas mengatakan, usolli itu sunat. Solli ni tuan-tuan, dalam mazhab kita sunat. Sebab apa? Sebab dia membantu khusyuk. Usolli kan maksudnya aku nak semayang. Fardhus subuh, semayang ni wajib kata aku pada waktu subuh awal pagi ni. Adaan sembahyang ni on time, ya Allah, alhamdulillah aku kerjakan pada waktunya. Makmuman, dan aku ni sembahyang berjemaah jadi makmum. Di hujungnya apa? Lillahi ta'ala. Apa lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala itulah mengajak khusyuk. Dia bukan rukun ataupun konten wajib niat. Tak ada lillahi ta'ala pun khusyuk. Tak sah sembahyang. Tapi lillahi ta'ala untukmu ya Allah. Itu yang datang khusyuk tu. Allahu Akbar. Tak apalah kalau tuan-tuan tak nak beramal dengan usalli. Tapi tuan-tuan kena juga tolong recall dulu jiwa untuk sedang ada Allah sebelum Allahu Akbar. Kalau tidak, rugi. Sembahyang orang-orang yang terus tak sedar dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini dulu. Ya, cerita tentang khusyuk ni sebenarnya saya dah bukukan. Ya. Buku ni kalau tuan-tuan tengok dalam Shopee pun ada. Ini buku susunan saya sebab saya ni mengajar bab solat. Tapi bila banyak orang bertanya tentang khusyuk, saya rasa ada tanggungjawab. Buku dalam bahasa Arab banyak. Saya pun merujuk banyaklah buku-buku bahasa Arab. Tapi dalam tulisan bahasa Melayu rasanya kurang. Jadi buku ni dah siap dah pun. Ya, dah saya mula mengajar di masjid-masjid. Dan itu di antara apa yang saya sebut tadi, antara petikan awal daripada buku inilah. Saya tak bawa buku ni, saya tak jual buku ni. Tuan-tuan carilah. Khusyuk solat belumkah sampai masanya? Ya. InsyaAllah kalau saya dipanggil kuliah dalam waktu-waktu hujung bulan macam ni, saya akan buka buku ni je lah. Saya tak buka buku lain. Qulu qawli hadha, moga-moga ada pertambahan maklumat untuk kita mengurus ibadah yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya sebagai hamba, kita kena menghadap dia dengan sepenuh rasa hamba kepada Tuhannya. Maaf dari saya, yang baik dari Allah saya menyampaikan, cuma yang kurang dari kelemahan diri dan ilmu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na mimma 'allamtana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tufarriqna ila an dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa tijaratin lan tabur. برحمتك يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ومعاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.